Makna bahawa betapa sifat ketinggian adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dekat pada zat Allah. Tak ada siapa yang boleh ambil sifat-sifat ketinggian ni. Tiba-tiba makhluk itu dia ambil letak dalam takabur dia. Itulah ancaman daripada Allah dalam riwayat ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Allahumma amin. إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أي في سورة لقمان إنه لا يحب كل مختال فخور. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencintai sekalian orang yang sombong, fakhur, dan Allah tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya. Sadaqallahul azim. Hadirin dan juga hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian rahimakumullah. Pertama dan terutama, awal dan yang paling awal, nisbah sekali lagi pertemuan kita pada malam ini, saya mengajak diri saya, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, untuk sama-sama kita menzahirkan akan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana masih lagi diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk berada dalam majlis yang seumpama ini. Dan pada awal permulaan, sebelum daripada permulaan kuliah ini, tausiah ada umum malam ni kita ada tahlil selain daripada bacaan surah Al-Mulk, dan insya-Allah tahlil kita akan laksanakan sesudah daripada salat Isya, insya-Allah. Sesudah daripada kuliah kita baca dulu surah Al-Mulk, dan sesudah Isya kita baru laksanakan tahlil kepada arwah yang disalatkan pada pagi tadi, iaitu Allah yarham Hashim bin Bahri. Sambungan, tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, kitab penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Sambungan kita pada malam ini, tuan-tuan, pada bab yang ke-8, pada menyatakan membesarkan diri, sombong ataupun bongkar. Dan kita pada bicara apa kata pengarang kitab ini. Wa qala al-musannif, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada barang yang menceritakan ia akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Artinya, ketinggian itu selendangku, kata Allah, dan kebesaran itu kainku. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku akan satu daripada keduanya, nescaya aku, kata Allah, campakkan dia ke dalam api neraka Jahannam, dan tiada aku peduli, kata Allah.
Hadirin mukminin yang berbahagia, setelah sebelum ini kita bawa satu riwayat dari surah Az-Zumar ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ayat yang Allah menceritakan tempat kesudahan mereka yang sombong, takabur, membanggakan diri pada khalayak makhluk yang lain, walaupun dia tak sombong dengan Allah. Namun ada di kalangan kita sombong sesama makhluk. Yang demikian itu juga perkara yang tercela pada syarak. Apatah lagi kalau sombong itu dengan Allah. Dan antara sombong seseorang kepada Allah ialah ingkar seseorang untuk sujud dan rukuk kepada Allah. Lebih-lebihlah diancam dengan azab oleh Allah. Dan malam ini tuan-tuan kita bawa satu riwayat hadis qudsi. Dan saya pernah nyatakan di sini apa maksud hadis qudsi dan apa beza dengan hadis nabawi. Hadis nabawi ini tuan-tuan ialah lafaz yang lafaz hadis itu, maksudnya perkataan hadis itu, teks hadis itu, dan maksud yang Nabi nak sampaikan dalam sabda Nabi itu, dalam lafaz Nabi itu, perkataan dan maksud kedua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kehendak Nabi. Nabi nak sampaikan sesuatu dari diri Nabi ini, maka Nabi sebut perkara itu. Itu kita panggil hadis nabawi. Maksudnya lafaz ataupun teks dan juga makna daripada lafaz itu, maksud, tujuan kedua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis nabawi ataupun kita sebut hadis sahaja. Adapun hadis qudsi, ada qudsi, qaf dal sin ya, qudsi. Adapun hadis qudsi ini ialah lafaz daripada Nabi, teks susunan ayat itu dari Nabi, namun maksud dan makna daripada lafaz itu bukan dari kehendak Nabi, tapi dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita panggil hadis qudsi. Sebab tu dalam hadis qudsi kita sering mendengar kalimah aku. Aku itu bukan merujuk kepada Nabi yang berbicara, tetapi merujuk kepada kehendak Allah yang Allah nak Nabi sampaikan kepada umatnya. Baik, apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Allah kata apa dalam hadis qudsi ini? Hadis qudsi kita tak jumpa dalam Quran. Kerana Quran ini tuan-tuan, lafaz dan makna dua-dua dari Allah, maka baru kita sebut Al-Quran benda itu. Kalau sekadar makna sahaja dari Allah, lafaz Nabi yang susun, lafaz Nabi yang sebut, itu disebut sebagai hadis qudsi, tidak termasuk ayat Quran. Tak termasuk ayat Quran. Baik, ketinggian itu firman Allah dalam hadis qudsi, selendangku, dan kebesaran itu kainku. Ini tuan-tuan, bila sebut selendang Allah, bila sebut kain Allah, Allah pakai selendang.
Rida ni tuan-tuan yang tak tebau ni. Ni panggil rida. Kan? Tapi ni bukan rida hak sebenar lah. Ni sejadah tuan-tuan. SOP. Nah, tuan-tuan bawa tak sejadah sendiri? Bawa. Kau pakai hak masjid? Oh, cengeng. Masjid tak benar pakai. Bagus ya tuan-tuan. Nah. Saya ada pergi satu surau tuan-tuan. Di surau tu lepas hampak siap-siap sejadah. Tapi jarak lah, jarak fizikal tu ada. Jadi dalam kuliah saya sebut, saya daripada jauh pun saya bawa sendiri. Nah, tiba-tiba tuan-tuan ambil hak surau punya. Memang lekeh saya kata. Bila kita keluar kalam tu tuan-tuan, lepas pakat tengok sama-sama lepas, kan? Oh Allah, ustaz kata kat kita ni, kita hadut sini pun tak boleh bawa sendiri. Dia meja boleh bawa. Sungguh tuan-tuan, saya pergi Langkawi pun saya cerita saya bawa. Cerita kat Langkawi, orang Kuala Kedah pun saya bawa naik feri, sejadah sendiri kan. Takkan tuan-tuan duduk dalam qaryah ni, dalam kampung ni tak boleh bawa sendiri. Habis kuliah lepas tu tak apa ustaz. Kena sepaku tak apa dah. Lepas ni kami bawa sendiri. Lepas ni kami bawa. Boleh. Sebab tujuannya tak mau berkongsi. Nah, tak mau berkongsi. Kerana berkongsi sesuatu itu jadi penyebab jangkitan yang berlaku hari ini. Salah satu sebab dia berkongsi sesuatu. Sebab tu tempat-tempat yang kita banyak berkongsi, kita sanitasi, kita bersihkan dia. Tempat-tempat macam tu masjid tu, pintu keluar masuk sliding, kan orang duk apa? Duk tolak tu, pihak masjid kena sanitasi tu, guna apa nama, orang panggil apa? Ayak klorok ke apa orang panggil apa? Sini panggil apa? Hand sanitizer. Hak tu hak kita guna. Pakai hak tu pun tak apa tuan-tuan. Bersih tempat-tempat utama yang jadi tumpuan orang. Tu tempat turun apa nama pemegang tu tuan-tuan. Sembok. Kerap sembok tak apa. Tak rugi. Tempat-tempat tumpuan utama. Nah, demikian juga tuan-tuan. Apa nama, sejadah. Bawa lah sendiri kalau boleh. Nah, ini antara SOP. Kalau tuan-tuan masih ingat arahan daripada pihak berkuasa yang ahli dalam bab-bab ni. Nah, baik. Adakah bila Allah sebut selendang, adakah bila Allah sebut perkataan kain, adakah Allah pakai selendang ataupun kain? Walhal pakai sesuatu ni sifat makhluk. Sifat makhluk kan, selendang, pakai tudung, kan? Kain, kita nampak benda tu macam pakaian yang kita kenakan pada tubuh kita manusia ni ataupun makhluk. Sebab apa saya kata makhluk? Ada kucing pakai baju. Kucing hak mahal. Baju kucing hak mahal tu tuan-tuan, mahal daripada kita lagi baju dah. Buh di badan kucing. Oh sakai. Kita baju kita berapa selai? Kita bolah 40 50 ringgit. Kucing tengah 200. Halus ha. Tapi bila buat atas nama kucing ni tengah 200. Tu hak murah. Kita nampak hak pakaian ni, bentuk pakaian ni makhluk aja yang duk pakai, yang duk letak pada tubuh. Adakah Allah juga macam kita? Tak, tuan-tuan. Kena faham. Hadis yang kita baca malam ni, yang kita jumpa malam ni, salah satu daripada hadis mutasyabihat. Hadis yang membawa makna seakan-akan Allah itu seperti kita. Pakai kain, pakai selendang. Kan? Namun hakikat sebenarnya bukan itu maksud hadis ini. Nah, dia ada kinayah. Macam disebut tangan Allah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Adakah menunjukkan ayat ini Allah ada tangan? Tak. Tapi tangan di sini bermaksud kuasa Allah.
mengatasi kuasa-kuasa mereka. Kita takwilkan ayat, mana-mana perkataan yang membawa faham seakan Allah itu seperti makhluk, walhal Allah mukhalafatuhu bil hawadith. Allah Ta'ala sifat dia bersalahan dengan yang baharu. Baharu ada tangan, Allah tidak ada tangan. Namun bila Allah sebut dalam Quran tangan Allah di atas tangan mereka, merujuk kepada takwil kuasa Allah di atas kekuasaan mereka. Maknanya kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan mereka. Demikian bila Allah sebut selendang kain, dia merujuk kepada apa tuan-tuan? Dekat pada zat. Benda ni kita letak pada zat kita kan. Demikian sifat yang disebut ketinggian itu, kebesaran itu adalah milik Allah Ta'ala, menjadi kepunyaan Allah Ta'ala. Itu yang kata selendang dengan kain tu, milik Allah. Maknanya Allah isytihar ketinggian, kemegahan, kemasyhuran milik aku, yang Allah kiaskan dengan selendang dan kain itu. Kemudian kata Allah, maka barang siapa yang mencabut dan merebut ia akan daku, akan satu daripada keduanya. Siapa-siapa yang ambil sifat ketinggian ni, rasa sombong, rasa bongkak, letak dalam diri dia, wahal itu milik Allah. Tak ada siapa yang lebih ada sifat ketinggian lebih daripada Allah. Tak ada siapa-siapa. Tak ada siapa yang lebih masyhur lebih daripada Allah. Tak ada siapa. Tak ada siapa yang lebih gah daripada Allah. Tak ada siapa. Tiba-tiba kita makhluk ambil sifat takabur letak dalam diri kita. Ambil sifat ketinggian letak dalam diri kita. Maka sesiapa yang ambil sifat-sifat salah satu daripada sifat itu yang menjadi milik aku, kata Allah, nescaya aku campakkan dia ke dalam api neraka. Sebab tu Allah tak suka orang takabur ni. Sebab dia rasa dia hebat, dia rasa dia bongkak, dia rasa dia sombong, dia rasa dia besar diri, walhal itu sifat Allah, milik Allah. Jangan tuan-tuan letak dalam diri kita perkara-perkara yang kita bicara ni. Kalau dah kita isytihar dengan Allah bahawa diri kita sanggup masuk dalam api neraka kerana merampas, mengambil sifat Allah. Beringat tuan-tuan, wala ubali, dan aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Aku tak kisah dah orang lagu ni, kata Allah. Bahkan dia diazab dalam api neraka. Tuan-tuan, ni amaran dari Allah. Jangan cuba-cuba untuk takabur. Kita nak rasa sombong, nak rasa bangga apa, nak rasa hebat apa? Ada lagi yang hebat daripada kita. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah milik segala-gala, hatta diri kamu, hatta apa yang kamu milik pun milik Allah. Tiba-tiba kita nak sombong sama-sama kita, nak takabur, nak bangga diri sama-sama kita. Sebab tu kata ulama, tuan-tuan, antara petanda orang sombong ni apa dia? Kata ulama, petanda orang sombong, orang bongkak, orang rasa megah ni, yang pertama kata ulama, dia merasa bangga melihat dirinya maju lebih dari orang lain. Ada tak petanda tu rasa tuan-tuan hebat dari orang lain dalam segala urusan dunia kita? Ada tak? Tu petanda anak benih kepada sombong ataupun takabur. Yang kedua, suka menonjolkan diri terhadap orang lain. Suka menonjol diri dalam banyak-banyak majlis, biar dia ke depan, biar orang nampak dia. Ni juga sifat takabur, sifat sombong. Kemudian minta dikedepankan di majlis-majlis keramaian. Kalau majlis-majlis ramai, dia minta dia ni diketengahkan, biar orang tahu kehadiran dia, baik orang tahu kewujudan dia di situ. Dan dia akan buat satu-satu benda
yang orang nampak dia di situ. Itu sifat takabur, sifat sombong. Nah, itu juga anak-anak benih dia. Kemudian antara lain bergaya dan beraksi angkuh ketika berjalan. Jalan pun duk lenggang, kangkung kan. Sombong. Duk hentak kaki sebagainya. Nah. Celah-celah tu pakai pula gelang kaki. Hentak pula nak bagi abang kata ada gelang di kaki tu. Nah. Telah datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Apa lagi tanda-tanda sombong ni? Membantah teguran orang lain meskipun perbuatan dan bicaranya itu salah. Orang tegur dia, tapi bantah walaupun dia silap. Dia tak mau terima nasihat orang. Dia tahu kata dia silap, dia tahu kata dia salah, baik dalam perbuatan, baik dalam perkataan dia. Orang nasihat dia, dia tolak. Orang tegur dia, orang nak perbaik dia menolak. Ini juga tanda sombong. Nah. Sebab tu bila orang tegur kita, tuan-tuan, ucaplah alhamdulillah. Seorang diri kita, alhamdulillah, seorang-seorang kita. Sebab apa? Allah hantar orang nasihat kita. Tapi bila orang puji kita, banyakkan istighfar pada Allah. Bila orang puji kita, orang sanjung kita, banyakkan istighfar pada Allah. Astaghfirullahalazim. Sebab kita takut apa yang manusia puji itu Allah laknat kita. Takut kita lupa diri dengan pujian itu. Walhal yang kita buat tu sikit saja berbanding pujian yang kita terima daripada makhluk. Kita takut kita jadi lupa diri, takut datang sifat ujub dalam diri kita. Setiap kali kita dapat pujian manusia, istighfarlah dalam diri kita. Dan bila setiap kali orang tegur dan nasihat kita, ucapkan alhamdulillah dalam diri kita. Allah masih sayang kita sehingga Allah hantar makhluk tegur kita. Jangan sampai orang tak tegur kita, tuan-tuan. Takut kita. Takut kita sesat dalam cahaya. Kita rasa kita benar, walau yang kita buat tu jauh dari kehendak, jauh daripada kehendak Allah Ta'ala. No? Sebab tu kalau dalam kuliah kau dengar macam seakan kita ni macam seakan kena tegur, syukur pada Allah. Ni dah, tuan-tuan. Dengar saya kata kena batang hidung, pi dah aku malam ni. Minggu lepas kena dah, bulan lepas kena dah, kena lagi. Patut syukur pada Allah. Nah, Allah datangkan seseorang yang kalam dia kena pada kesilapan kita. Nah, untuk kita perbaiki kesilapan kita. Berbanding seorang yang duk terima pujian demi pujian demi pujian, kita takut, tuan-tuan. Dalam pujian itu banyak lagi kesilapan yang dia tak sangka-sangka. Nah, sebab manusia hukum zahir sahaja. Allah yang mengetahui segala-galanya, apa yang terlindung dalam hati dan tujuan kita. Baik, maksudnya Allah akan masukkan seseorang yang takabur ini ke dalam api neraka dan Allah tak ambil kisah ada urusan dia. Maknanya azab Allah amat bersangatan. Kita tak boleh bayang azab neraka ni terang mana. Tuan-tuan, dalam satu riwayat menyebut azab neraka yang paling ringan. Azab dalam neraka yang paling ringan, kata Nabi SAW, saya bawa riwayat dia. Azab yang paling ringan, ahwanu ahli nar azaban Abu Talib. Azab yang paling ringan yang ahli neraka boleh dapat dalam neraka diperoleh oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Hak menekan Nabi. Orang yang banyak tolong dakwah Nabi, yang jadi benteng hadapan Nabi sewaktu kafir Quraisy tentang Nabi.
dia backup Nabi. Cuma korang Abu Talib ni, dia tidak menerima hidayah. Maknanya segala-gala dia buat untuk Nabi dalam dakwah Nabi, cuma dia tak mengucapnya. Sebab tu dalam riwayat tuan-tuan, bila meninggal Abu Talib, Nabi SAW menangis sangat-sangat, sedih sangat-sangat. Turun satu ayat Quran setelah itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang kamu kehendak. Kalau boleh dia nak, Nabi nak pak saudara dia Abu Talib menerima hidayah dia, masuk Islam. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kamu nak. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang ia kehendak. Nah, maka tenanglah sikit hati Nabi. Sebab Nabi rasa macam dia gagal untuk Islamkan pak saudaranya. Namun dengan jasa Abu Talib, ni tuan-tuan, Abu Talib mendapat azab dalam neraka yang paling ringan. Agak-agak apa dia azab paling ringan ni tuan-tuan? Disebut wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaruh. Abu Talib dia dipakaikan kasut yang diperbuat daripada api neraka. Hak ni yang paling ringan. Dia tetap masuk neraka, tapi azab ke atas Abu Talib kerana kufur dia. Dia tolong Nabi, tapi dia tak menerima hidayah Nabi yang Nabi bawa. Dia tak menerima hidayah Islam. Tapi apa perjuangan Nabi, dia support. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghli minhuma dimaruh. Bila dipakaikan kasut kepada Abu Talib ni dalam neraka, yang mana kasut itu dibuat daripada api neraka, yaghli minhuma dimaruh, menggelegaklah otak Abu Talib. Bangkot hak tu azab yang paling ringan dalam neraka. Agak-agak yang tengah-tengah hak atas ni lagu mana? Allahu Akbar. Agak-agak biarlah tuan-tuan. Tak tahu nak agak ustaz. Kalau hak ni pun dah paling ringan lah. Dipakaikan kasut sepatu daripada api neraka, bila sarung saja, dipakaikan sahaja, menggelegak otak Abu Talib. Itu azab yang paling ringan bagi ahli neraka. Tak ada hak lebih ringan daripada itu. Tuan-tuan, kalau Abu Talib tolong perjuangan Nabi, dia ada kelebihan waktu akhirat dia. Sewaktu dia azab dalam neraka, tetap ada kelebihan. Takkan kita yang beriman pada Nabi tak ada kelebihan kot? Sebab tu teruskan perjuangan Rasulullah, teruskan syariat Rasulullah dalam keadaan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa dengar nama Abu Lahab. Hak ni lagi sakam tuan-tuan. Hak ni lawan Nabi tu. Hak ni lawan hardcore punya lawan Nabi ni. Tak boleh dengar nama Muhammad ni. Walhal Muhammad ni banyak nama sesudah itu, tapi bila dengar nama Muhammad, dia tahu dah siapa. Dia cukup anti walaupun anak belakang dia. Namun waktu lahirnya Muhammad, anak belakang dia ni, dalam riwayat tuan-tuan, Al-Abbas ni siapa? Al-Abbas ni pak saudara Nabi juga, tapi beriman pada Nabi. Al-Abbas ni lah yang
Nabi ajar kaifiat apa? Sembahyang sunat tasbih tu. Tak nak buat kan? Orang perempuan kerap dia buat sunat tasbih. Mula-mula riwayat yang menceritakan kaifiat baca tang ni sekian, baca tang ni sekian, hak 10 10 10, Nabi ajak pak saudara dia Al-Abbas. Ni antara sandaran yang kita buat sunat tasbih kan. Bila kita buatlah tuan-tuan sunat tasbih tahun sudah lah. Haji pun gelak lah, mewakili semua lah tuan-tuan. Gelak haji pun ni ada makna. Dia tu faham lah tuan-tuan. Kira sayup lah ustaz. Oi, hak buat dah ni. Lama dah cerita dah. Kau tuan-tuan kata, hak tu haji pun seorangnya, kami semalam membuat. Hak tu cerita lain lah. Tapi cara signal haji pun ni kita faham lah. Payah nak buat sunat tasbih ni, payah noh. So walaupun tahu payah, termasuk ni aduk sembang kemahin. Nabi pesan apa dekat bapa saudara dia waktu Nabi ajak? Bila selesai ajar, Nabi kata salliha fi kulli yaum. Wahai bapa saudaraku Al-Abbas, kalau boleh buatlah sunat tasbih ni sehari sekali. Boleh buat datang sehari sekali. Kalau tak boleh, au fi kulli jumu'ah, ataupun wahai bapa saudaraku Al-Abbas, tak boleh buat sehari sekali, buatlah seminggu sekali. Duk nampak tak boleh juga apa makan dia pun kan. Duk nampak tak boleh juga. Au fi kulli syahr, ataupun setidaknya buatlah sekali dalam sebulan. Kita ambil ni kot. Haji pun ambil ni. Kan ambil sehari sekali. Nanti gelak lagi, tetap faham lah kan, faham lah. Tak boleh sebulan sekali. Au fi kulli sanah, ataupun setahun buatlah sekali. Ni gagah. Ni gagah pegang lah kan. Tak boleh lah, berat juga kan. Au fi kulli au fil umri marrah, ataupun setidak-tidaknya buatlah sekali dalam seumur hidup. Buat juga sekali. Hak ni cantik. Hak ni cantik. Hak ni pakat lepas belakang lah. Kalau semua hidup ni memang akan buat dah Ustaz buat dah kat 15 tahun lepas tu. Buat dah. Tu dia tu. Dah seumur hidup sekali, habis-habis tak ada. Amboi, Nabi bagi pilihan, ambil hak last sekali, try lah ambil, tak boleh hak awal, ambil lah hak tengah. Jadi Al-Abbas ni tuan-tuan, pak saudara Nabi ni, dia mimpi jumpa Abu Lahab. Dua beradik mereka ni. Baik. Dalam mimpi itu Al-Abbas, pak saudara Nabi ni, tengok Abu Lahab dalam seksa yang amat sangat. Memang diazab dengan bersangatan azab. Memang dia lawan Nabi Abu Lahab. Sampai dalam Quran pun ada, tabbat yada abi lahabin wa tab. Mana Lahab tak ada pun. Kita tak dengar Lahab, masa kita baca bunyi huruf baris perhabis. Tuan-tuan try berhenti. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tuan-tuan berhenti, puan-puan berhenti. Tabbat yada abi lahabin, berhenti tuan-tuan. Tabbat yada abi lahab. Ada Allah sebut nama Abu Lahab ni. Abi dengan Abu tu samalah. Tapi Tok Siap Abu Fakih tu lain. Jangan Tok Siap Abu Fakih macam Abu Lahab pula kan. Walaupun Abu tu lain. Pirah kita kalau sama dengan tu kan. Jadi Allah sebut nama. Celaka ke atas Abu Lahab. Tu dia. Dalam Quran pun Allah sebut celaka untuk Abu Lahab. Tuan-tuan, Al-Abbas mimpi dia jumpa Abu Lahab ni pada dua adik ni, bersangatan azab. Cuma Al-Abbas melihat dalam mimpi dia azab ke atas Abu Lahab ni sedikit ringan. Dalam berat-berat tu dia dapat sikit ringan pada setiap hari Isnin. Kan? Ni riwayat semua ni. Abu Lahab ceritakan Abbas,
illa anna al-azab yukhaffafu anni kulla yawmi ithnain. Ya habaq, kecualilah aku ni, kata Abu Lahab, Allah ringan sikitlah azab ke atas aku sekarang ni. Ni gambaran nak tunjuk hukum kata orang tentang Nabi ni. Nah, Allah kurang sikit azab ke atas hari Isnin. Teruk juga Isnin tu, tapi ringan sikit berbanding hari-hari yang lain dalam neraka ni. Agak-agak sebab apa tuan-tuan? Wazalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida yawm al-ithnain wa kanat Thuwaybatu basharat Aba Lahab bimaulidihi fa'ataqaha. Sebabnya sikit sangat sebabnya. Kita sebut tadi hardcore punya lawan Nabi ni, tentang Nabi ni. Tapi dia pernah dalam hidup ni, pernah sekejap, sikit, siput, dia pernah seronok sebab Nabi ni. Sebab apa? Sebab waktu lahir Nabi, dia tak tahu lagi nak besar nak lawan dia. Kan? Dia seronok lama-lama lawan pasal beranak Nabi ni. Bila lahir Nabi, datang kepada Abu Lahab ni Suwaibah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Suwaibah ni mai tergesa-gesa kepada Abu Lahab, bawa cerita, wahai Abu Lahab, kamu dapat anak saudara. Aminah dah lahirkan bayi dia. Kamu dapat anak saudara, wahai Abu Lahab. Dia tak tahu anak saudara ni bila membesar bawa ajaran lain daripada agama nenek moyang tu. Tapi waktu lahir dia pernah seronok seketika. Bila dia seronok dapat anak saudara ni, akhirnya Suwaibah yang bawa cerita dia dapat anak saudara, anak nakal ni, Suwaibah yang kata hamba dia merdekakan saat itu. Akhirnya Suwaibah jadi merdeka dengan bawa cerita ni lah. Dia seronok, dia merdekakan, dia lepaskan Suwaibah daripada hamba itu. Maka sebab dia merdekakan Suwaibah kerana seronok dengan kelahiran Nabi, pun dapat kelebihan sikit dalam neraka. Takkan kita hak beriman pada Nabi Allah nak sia-sia kita di akhirat. Tambah kita hak perjuangan Nabi ni, hak duk tegak sunnah Nabi ni sampai hari ni, dan insya-Allah sampai akhir hayat kita, takkan Allah tak nilai perkara ini. Sebab tu dah datang masuk Ramadan, masuk apa nama, nak sebut Ramadan pula dah, masuk Rabiul Awal ni tuan-tuan, banyakkan salawat dan salam pada Rasulullah. Ni bulan keputeraan Nabi ni. Baik. Jadi hadis yang kita bawa amaran keras daripada Allah. Jangan sekali wahai manusia mengambil sifat aku, kamu letakkan dalam diri kamu. Ketinggian itu milik aku, kata Allah. Kemegahan itu milik aku. Jangan letak dalam diri kamu sehingga menimbulkan takabur pada diri kamu. Jangan. Itu milik aku, kata Allah. Siapa yang mengambil salah satu, tambah-tambahlah. Kalau ambil dua-dua sekali, ketinggian dan kemasyhuran itu, kemegahan itu, lebih-lebih akan diazab dalam api neraka. Dan Allah akan azab dengan seberat-berat azab. Sebab tu Allah kata, wala ubali, aku tak kisah dah dia dalam neraka nanti. Tak ada kasih sayang aku dah, tak ada ihsan aku dah untuk dia dalam neraka. Jaga berat ancaman Allah. Jauhkan diri daripada sifat takabur ini. Bermula kibria, yakni takabur itu meninggi atas yang lain, dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain, dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia lagi sempurna, lagi terkaya. Ni sifat terkeji ni. Rasa dialah segala-gala, dialah hebat, dialah milikan yang sempurna, tak ada siapa boleh teng dia.
Sehingga dia menolak dengan sifat takabur itu, dia menolak kebenaran yang patut sampai pada dia. Dia menolak nasihat yang patut sampai pada dia. Ini orang takabur, orang sombong, orang meninggi diri. Dia dah ambil dah sifat Allah. Walhal ketinggian, walhal kehebatan itu milik Allah, tiba-tiba dia letak dalam diri dia makhluk. Nah, kalau tuan-tuan baca kitab ni, dalam bab ni juga, walhal kata pengarang kitab ni, dia pergi ke mana-mana pun dia bawa najis dia sendiri. Sampai tu pun nak sombong lagi dengan orang. Betul tak kata pengarang? Dia pergi mana-mana pun dia bawa najis dia sendiri. Nah, dia bawa aib dia sendiri. Itu pun dalam bicara nak sombong dengan orang lagi. Itu pun dalam tingkah laku nak sombong. Betul tak? Najis tu ada. Sebab tu waktu kita mati orang meruang, orang buang najis tu. Tapi masa hidup, usus kita ni tuan-tuan mengandungi najis yang kita milik sendiri. Cuma Allah lindung bau najis tu. Namun sekali-sekala dia keluar juga atas jalan Al-Kentut. Lama-lama sekali dia keluar juga. Tapi ghalibnya Allah lindungi dia daripada aib busuk najis dia tu yang ada dalam tubuh dia. Allah lindung dia. Tiba-tiba dia nak sombong dengan manusia lain. Ada kepatut kata pengarang kitab ni. Nanti kita sampai bab ni. Baik. Rasa hebat, rasa lebih pada orang. Tak ada siapa yang lebih daripada dia. Tu nak lawan sifat Allah tu. Okey. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Wallahu a'lam. Nanti kita akan kait lagi sifat takabur ni dengan tamsil ataupun tashbih yang Allah sebut dalam hadis qudsi tadi, yang kata ketinggian itu selendangku kata Allah, kebesaran itu kainku kata Allah. Nanti kita nak kait lagi apa maksud yang kita nak letakkan dalam faham kita. Yang penting selendang dan kain itu bukanlah maksud asal yang kita nak pegang, tetapi kiasan dari makna bahawa betapa sifat ketinggian adalah milik Allah, kepunyaan Allah, dekat pada zat Allah. Tak ada siapa yang boleh ambil sifat-sifat ketinggian ni. Tiba-tiba makhluk itu dia ambil letak dalam takabur dia. Itulah ancaman daripada Allah dalam riwayat ini. Baik. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang dalam riwayat sebelum ini. Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung bicara dia tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan dengan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhir sikit dengan riwayat la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibrin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seseorang yang ada di dalam hatinya walau seberat biji sawi sifat sombong, walaupun ada sebesar biji sawi sifat takabur, walaupun ada sebesar biji sawi sifat meninggi diri sesama makhluk, walaupun sebesar biji sawi sudah cukup menjadi sebab dia tidak masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Ketinggian itu sifat dan milik Allah. Tak ada siapa pun yang boleh ambil daripada Allah. Apatah kita baharu manusia biasa ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita akhiri dengan bacaan surah Al-Mulk insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين هذا وبالله التوفيق والرعاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.